Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 4 November. Gandingan pemimpin berpengalaman dan pemimpin muda bakal membawa pembangunan di Sarawak lebih baik daripada pelbagai aspek. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joharitun Openg berkata, melalui gandingan dan kepimpinan semua wakil rakyat dalam gabungan Parti Sarawak GPS itu, ia bakal membawa ke arah pembangunan lebih baik. Jelasnya, GPS optimis dan sentiasa mencari pemimpin pelapis dari semasa ke semasa demi kepentingan Sarawak. Dalam parti kita GPS, kita letakkan juga orang muda dan orang tua serta orang berpengalaman kita letakkan. Talian kita letakkan Roy, masih muda. Bermakna ada pemimpin pelapis. Maka you should know di situ. Lepasnya kita ganti orang muda. Orang muda akan jadi tua. Jangan cari orang muda lagi. Berucap pada majlis perasmian Siri Jelajah Sarawak Kusayang di Padang Telian Mukah, beliau memberitahu Mukah memiliki pelbagai sumber yang berpotensi untuk dibangunkan. Oleh itu, dengan adanya Ahli Dewan Undangan Negeri Telian, Royston Valentin, ia merupakan contoh pemimpin pelapis muda yang akan meneruskan pembangunan di Mukah. Selain calon Parlimen Mukah, Datuk Hanifah Hajar Taib yang berpengalaman telah diberikan kepercayaan oleh parti untuk terus mempertahankan kerusi di Mukah. Melahirkan modal insan yang berilmu dan berkemahiran dalam bidang teknologi maupun ekonomi hijau di kawasan Putrajaya merupakan salah satu fokus untuk menyokong visi Sarawak ke arah negeri maju menjelang 2030 melalui strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Ke arah itu, calon Parlimen Putrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu kerajaan negeri dan sekolah perlu bekerjasama dalam memupuk minat pelajar-pelajar mendalami bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Datuk Seri Fadilah berkata bidang STEM amat diperlukan untuk mencapai visi Sarawak yang mana komponen PCDS 2030 banyak tertumpu kepada teknologi digital maupun tenaga hijau yang memerlukan modal insan yang berkemahiran dalam bidang teknologi. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan media pets kepada pelajar sekolah kawasan Tupong, Semeriang dan Satok di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut mengucapkan penghargaan kepada kepimpinan gabungan Parti Sarawak GPS kerana telah meletakkan kepercayaan kepadanya untuk bertanding semula di kawasan Parlimen Putrajaya sejak 4 penggal berturut-turut. Sebagai penyandang bagi kawasan Putrajaya, ujarnya, beliau memberitahu masih banyak pembangunan dari segi infrastruktur yang perlu ditambah baik, antaranya kesesakan lalu lintas dan rumah mampu milik. Terdahulu, beliau menyampaikan peranti kepada 77 orang pelajar melibatkan 14 buah sekolah rendah dan menengah kawasan Parlimen Putrajaya. Kemajuan di kawasan Batu Kawah dan Batu Kitang boleh dijadikan penanda aras jika gabungan Parti Sarawak GPS diberi mandat untuk mentadbir semula kerusi Parlimen Stampin. Pengerusi Majlis Pembandaran Padawan yang juga calon Parlimen Stampin, Insinyur Loh Ke Chiang memberitahu penduduk di Parlimen tersebut boleh menilai sendiri pembangunan yang dikecapi dalam tempoh 10 tahun. Insinyur Loh menambah lebih 200 projek bernilai 300 juta ringgit telah dilaksanakan dalam kawasan pentadbirannya yang melibatkan pendudukan 6 ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN dan 2 ahli Parlimen. Bila GPS menang, kita nampak Batu Kawah. Tanya-tanyalah sesiapa di Batu Kawah sana. Berapa peruntukan projek-projek yang sudah masuk di kawasan Batu Kawah. Tanyalah orang-orang di Batu Kitang saya. Selepas saya menang, selepas GPS menang Batu Kitang, kita apa macam jaga Batu Kitang, Batu Kawah dengan terbaiknya.
Justru katanya Parlimen Setampin juga boleh menerima manfaat yang sama jika diberi kepercayaan pada pilihan raya umum ke-15 ini. Beliau yang ditemui RTM turut berterima kasih kepada kepimpinan GPS, terutamanya Premier Sarawak Datuk Partinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Parti Rakyat Bersatu Sarawak yang memberi kepercayaan kepada beliau untuk bertanding di Parlimen Setampin yang diambil alih oleh Parti Tindakan Demokratik pada PRU ke-13 lalu. Insinyur Loh merupakan adun batu kitang sejak pilihan raya umum Dun Sarawak ke-11 pada tahun 2016 dan berjaya mengekalkan kedudukan pada PRU Dun ke-12 pada Disember tahun lalu. Sarawak dahagakan pembangunan setaraf dengan negeri-negeri lain dalam bersama menikmati arus kemajuan terutamanya kawasan luar bandar. Calon Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumong menyatakan infrastruktur asas, jaringan komunikasi dan pendidikan antara yang perlu diutamakan kepada kerajaan persekutuan yang baharu. Rakan-rakan universiti kita. Jelas Datuk Wilson, antara perkara lain yang perlu dibangkitkan adalah termasuk Perjanjian Malaysia 1963, geran khas di bawah 112D, selain beberapa kuasa autonomi lain seperti pendidikan dan kesihatan. Berkaitan kawasan Parlimen Hulu Rejang pula katanya, ini merupakan kali ketiga beliau akan mempertahankan kerusi tersebut sejak tahun 2013 dan ia merupakan kawasan yang mencabar dan memerlukan lebih banyak infrastruktur dengan kawasan seluas negeri Pahang itu. Maka dengan itu saya menyeru kepada semua rakan-rakan B40, rakan-rakan belia kita, rakan-rakan universiti kita, penuntut-penuntut kita, ayo kita bersama. Jangan kita bertelagah dengan diri sendiri. Kita mesti memberi sokongan kepada Yang Amat Berhormat Premier kita. Beliau yakin dengan rekod cemerlang gabungan Parti Sarawak dalam memperjuangkan hak-hak serta mewujudkan sumber pendapatan baharu, rakyat dapat terus memberi mandat kepada parti tempatan untuk bersuara di Parlimen. Persepsi bahawa kerjaya dalam industri pertanian sebagai pilihan terakhir dalam kalangan golongan muda perlu diubah. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ini kerana industri tersebut tidak seperti dulu, malah ia sangat berpotensi untuk dijadikan kerjaya. Malah tambahnya, industri pertanian juga telah berubah dengan menggunakan pendekatan teknologi moden untuk beroperasi dan boleh memberi pulangan yang lumayan kepada petani. Ujarnya, sektor pertanian adalah antara sektor yang turut diberikan perhatian dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 sekaligus menyumbang kepada pendapatan negara. Justru beliau menggalakkan penglibatan peladang dan petani muda untuk mengembangkan hasil tanaman dan ternakan dalam menangani isu sekuriti makanan. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Bengkel E-Dagang Peladang Muda 2022 Zon Selatan di Kuching yang disertai seramai 30 ahli peladang muda melibatkan 7 pertubuhan peladang kawasan, antaranya Sri Gading, Bau, Sibu, Serian dan Simunjan. Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH akan memperkenalkan beberapa prosedur operasi standard SOP baharu dalam keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Pengerusi NIOSH Datuk Wilson Ugak Kumong memberitahu SOP baharu ini diadaptasi daripada sebuah syarikat dari United Kingdom terutamanya untuk situasi pasca COVID-19. Kita akan mengikut standard SOP yang baru di mana kebanyakan semalam dari satu daripada Mr. Island dari London, dari sebuah syarikat yang sangat dikenali sebagai satu syarikat iaitu memberatkan keselamatan dari London. Kita bawa beliau datang ke ke persidangan supaya memberi satu idea-idea yang baru macam mana kita mengatasi selepas COVID-19 ini. Beliau yang ditemui RTM di Kuching menyatakan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja perlu sentiasa diutamakan selari dengan perkembangan industri termasuk di Sarawak dengan sektor pembinaan paling berisiko.
Jelasnya persidangan dan pameran keselamatan dan kesihatan pekerjaan Borneo Bosch kali ke-7 baru-baru ini memberi input terkini tentang keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerja industri dengan sasaran sifar kemalangan. Ini kerana tempat kerja yang selamat dan sihat boleh mengelak sebarang kerosakan, kecederaan maupun kehilangan nyawa yang turut merugikan pelbagai pihak, terutamanya waris pekerja yang terlibat. Sebanyak 3,023 karton rokok dan 49 paket rokok dengan nilai anggaran RM81,470 dilupuskan semalam. Menurut Ketua Seksyen Inspektorat dan Perundangan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS, Rafael Engkayau, pelupusan dilakukan berikutan tidak mematuhi peruntukan di bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau PKKHT 2004. Jelas Rafael, aktiviti pelupusan hasil tembakau tersebut merupakan susulan kejayaan aktiviti penguatkuasaan di bawah peruntukan PKKHT 2004 yang dilaksanakan pada September lalu berikutan risikan serta pemantauan terhadap kegiatan penjualan hasil tembakau yang tidak dicetak dengan set teks serta imej amaran kesihatan pada paket dan karton rokok. Jelas beliau, hasil daripada aktiviti penguatkuasaan tersebut juga, JKNS melalui Pejabat Kesihatan Bahagian Serian telah mendakwa seorang lelaki 31 tahun yang merupakan pemilik premis perniagaan pada 13 Oktober di Mahkamah Magistrat Serian atas kesalahan di bawah Peraturan 15/4A PPKHT 2004. Mahkamah juga telah mensabitkan tertuduh setelah mengaku bersalah atas pertuduhan dan menjatuhkan hukuman denda RM5,000 atau 6 bulan penjara. Bercakap tentang kejayaan rampasan hasil tembakau tersebut, Rafael memberi amaran kepada para peniaga, khususnya penjual rokok, agar tidak menjual hasil tembakau yang tidak mematuhi peruntukan Undang-Undang PPKHT 2004. Tambahnya, usaha ini merupakan usaha kerajaan untuk membendung tabiat merokok dalam masyarakat yang cenderung membeli hasil tembakau murah dan tidak menepati standard yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Lebih penting daripada itu adalah usaha ini supaya rokok ini tidak mudah didapati di pasaran. Sebab kita tahu rokok yang sebegini adalah rokok yang berharga murah, ataupun di dalam satu lagi standard kami adalah harga minimum, di bawah harga minimum, yang mana senang didapati oleh masyarakat di luar. Contohnya seperti golongan remaja ataupun budak-budak sekolah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Pejabat Kesihatan Bahagian Serian sebelum aktiviti pelupusan barang rampasan dilakukan di tapak pelupusan sampah Terbeduk, Serian. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 4 November. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas, salam keluarga Malaysia.